Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita nak belajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Berdasarkan Rajah 3.10, jawab soalan-soalan yang berikut. Rajah 3.10 ini menunjukkan graf kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Soalan yang pertama, apakah yang dapat diperhatikan mengenai kandungan karbon dioksida dalam atmosfera dari tahun 2006 hingga 2019? Daripada tahun 2006 hingga tahun 2019, kita dapat lihat kandungan gas karbon dioksida meningkat setiap tahun. Yang kedua, apakah kesan buruk kandungan karbon dioksida yang tinggi dalam atmosfera? Kita dah belajar dalam tajuk sebelum ni jenis-jenis pencemaran. Gas karbon dioksida yang berlebihan boleh menyebabkan fenomena kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Yang ketiga, mengapakah setiap individu perlu memainkan peranan untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera? Kita juga dah belajar dalam tajuk yang sebelum ni, jejak karbon. Banyak aktiviti individu yang menyumbang kepada pembebasan gas rumah hijau. Setiap hari kita menggosok gigi, kita makan, kita memasak makanan dan juga sisa makanan yang kita buang itu semuanya membebaskan gas karbon dioksida. Jadinya setiap individu perlu memainkan peranan untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida. Teknologi emisi negatif. Teknologi emisi negatif ini merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan mikroalga. Mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marine, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Gambar foto 3.10 ini menunjukkan mikroalga marine di bawah mikroskop elektron. Mikroalga marine sesuai digunakan dalam teknologi emisi negatif kerana mikroalga ini mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Gambar foto 3.11 ini menunjukkan loji mikroalga yang digunakan dalam teknologi emisi negatif. Mikroalga adalah alga berukuran mikro yang biasa dijumpai di air tawar dan juga air laut. Mikroalga juga dikenali sebagai fitoplankton. Mirip dengan tumbuhan darat kerana mengandungi klorofil dan juga memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Kebanyakan fitoplankton ini terapung di bahagian atas lautan, tempat cahaya matahari menembusi air. Mikroalga juga tidak mempunyai akar, batang dan daun. Teknologi hijau kini telah diutamakan untuk mengurus sumber semula jadi bagi mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Antara teknologi hijau yang digunakan untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida di atmosfera adalah yang pertama dengan penggunaan mikroalga. Organisma ini digunakan dalam teknologi emisi negatif untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida di atmosfera melalui proses fotosintesis. Yang kedua ialah dengan penggunaan kereta hybrid, iaitu kenderaan yang menggunakan dua atau lebih jenis kuasa seperti menggabungkan enjin petrol atau diesel dengan motor elektrik. Jadi penggunaan elektrik ini kurang membebaskan gas karbon dioksida berbanding dengan penggunaan petrol dan juga diesel. Yang ketiga iaitu teknologi solar. Tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Selain daripada tidak membebaskan gas karbon dioksida, penggunaan tenaga solar ini juga dapat menjimatkan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Yang keempat ialah biodiesel. Biodiesel ialah bahan api yang boleh diperoleh daripada tumbuhan atau kitar semula ke atas minyak tumbuhan terpakai. Penggunaan biodiesel kurang membebaskan gas karbon dioksida.
Yang kelima ialah bangunan hijau, iaitu dengan menanam tumbuhan hijau pada bangunan untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau, yang mana kita tahu bahawa tumbuhan hijau ini menjalankan proses fotosintesis dan ia akan menyerap gas karbon dioksida. Okey, yang keenam, emisi sifar karbon, iaitu gas rumah hijau di udara disingkirkan dengan menanam lebih banyak tumbuhan hijau. Okey, sama juga dengan melalui proses fotosintesis. Kemudian eco-currency, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar memerlukan usaha global untuk menguruskan sumber semula jadi. Oleh sebab itu, sejenis mata wang universal yang dikenali sebagai eco-currency dicadangkan sebagai medium pertukaran dalam urusan jual beli dan menjadi satu daripada usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Okey, yang seterusnya ialah peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. PBB memainkan peranannya secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. PBB meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Yang kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup. Yang ketiga, melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang keempat, mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisid DDT, iaitu satu daripada racun serangga sintetik. Di antara persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia termasuklah yang pertama, Persidangan Rio pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Yang kedua, Protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Yang ketiga, Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius.